bulan 12. Dia tak nampak bulan Zulhijjah, bulan 12. Sehingga kan kita terlupa tentang umur kita, terlupa tentang peluang-peluang yang Allah telah bagi pada kita. Sehingga kan lama sangat kita hidup dengan diperangkap dengan kalender Masihi. Bila kita terperangkap dengan kalender Masihi, kita tak ingat sebenarnya umur kita ni semakin bergerak dan semakin bergerak. Dan kita pun terlupa dalam hidup kita umur kita dia berapa dah sekarang ni. Ada di kalangan kita kan, kalau kita tanya sekarang umur abang berapa sekarang, dia jawab baru umur 30 tahun Ustaz. 30 tahun ni kalau mengikut kalender Islam, dia bukan umur 30 tahun. Dia sebenarnya dia dah berumur 32 tahun. Dia tertinggal 2 tahun dalam hidup dia. Ada di kalangan kita, kalau kita tanya pada dia, umur pakcik sekarang berapa? Dia jawab, baru 60 tahun Ustaz. Sebenarnya dia bukan baru 60 tahun. Dia dah berusia 64 tahun dalam kalender Islam. 4 tahun dia tertinggal. Yang menyebabkan kita ni jadi leka dan hanya. Yang bila Allah jadikan bulan Zulhijjah ini, Allah nak suruh kita perhati balik tentang umur kita. Bila kita cerita tentang umur, maka kita tengok balik sebenarnya umur kita ini kita habiskan ke mana. Kerana dalam hidup kita ni, rahan sekian kena faham bahawa Allah dia tak jadikan diri kita ni dalam keadaan sia-sia tidak. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kamu sangka bahawa aku jadikan hidup kamu ni tak ada kerja? Aku tak ada kerja, aku jadikan kamu. Yang menyebabkan kamu tidak akan kembali pada aku. Allah sebut dalam Quran. Semua di kalangan kita ni, Allah jadikan kita ni ada tujuan dan ada matlamat. Tidak Allah jadikan kita ni dalam keadaan sia-sia begitu saja, tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan juga manusia kecuali aku ada tujuan yang aku jadikan pada kamu. Tujuan aku ni ialah, salah satunya ialah menjadikan diri kamu hamba kepada. Para hadirin yang dihormati sekalian, saya sengaja memulakan tajuk ini yang kira-kiranya tajuk yang jarang orang kita nak cerita tentang tajuk yang sebegini. Sebab zaman kita sekarang, kita terlampau terlekat dengan keadaan yang depan mata kita. Kita tak nampak benda yang jauh, yang tak nampak di sebalik mata kita. Kita sibuk berbicara tentang COVID, misal contoh. Orang kita sekarang, kita sibuk berbicara tentang SOP. Kita sibuk berbicara tentang ini yang disebut dengan apa dia, penjarakan sosial. Yang ini kita sibuk berbicara kerana kita sedang mengalami keadaan ini. Tapi sebenarnya kalau kita perhati betul-betul dalam hidup kita ni, Allah dah suruh pada kita ni cerita tentang penjarakan sosial. Allah suruh kita bercerita tentang masa depan hidup ni dah lama sebelum daripada ini. Penjarakan dalam hidup kita, Allah suruh kita jarakkan dengan syaitan. Tidakkah itu Allah ajar pada kita? Hidup kita ni, kamu kena jarakkan dengan diri kamu dengan syaitan. Kenapa kamu kena jarakkan diri kamu dengan syaitan? Innahu lakum aduwwun mubin. Allah sebut nampak syaitan yang jauh, yang musuh yang berjarakkan dengan syaitan. Dia nampak dalam hidup dia tak pernah jarakkan dengan syaitan. Dia nampak dalam hidup dia tak rasa syaitan tu perlu dijarakkan diri. Kita mesti jauh diri kita dengan syaitan. Tak. Tapi bila berlaku COVID, kita pun mula sibuk belajar jarak. Kita duduk dekat-dekat dengan kawan-kawan kita pun kita jarak. Sekarang ni kalau orang bersin, lagi kita jarak. Lagi kita nak jauh daripada orang yang sesemak, demam. Kenapa kita buat demikian? Jadi pun bagus kerana kita nampak kesan daripada kita kena, kalau kita ni terkena dengan COVID-19, terkena dengan COVID-19, kesan besar apa dia? Bawa kepada kematian. Kita nampak kesan dia, bawa sampai peringkat kena COVID, mati. Kerana ramai orang mati dalam sejarah dunia ni, tak pernah seramai ini manusia yang mati sebegitu ramai dalam sejarah dunia. Dalam 3 bulan ini, 650,000 manusia yang mati. Yang dimatikan oleh malaikat Allah di atas dunia ini. Dalam sejarah kena taun Amwas dahulu,
20,000 orang je yang mati. Zaman sahabat Daud kena taun. 20,000 orang je yang mati. Sejarah kita kena COVID ni, COVID-19 ni sampai 650,000 manusia. Nyawa-nyawa yang dicabut oleh para mereka Allah Subhanahu wa taala. Hampir 1 juta, sikit lagi nak sampai 1 juta manusia yang meninggal dunia. Allah pula panjangkan umur kita. Di saat mana manusia sedang bercakap tentang mati, Allah dah ajar sebelum daripada ni lagi. Kamu ni kena cakap dalam hidup kamu ni, kamu kena sebut tentang mati. Kerana kalau kamu tak sebut tentang mati, yang menyebabkan dalam hidup kamu ni, kamu akan leka oleh diri kamu. Allah ajar melalui Nabi Muhammad SAW. Orang kita, dia tak fikir yang dia fikir tentang tajuk tentang mati dia. Dia tak fikir benda yang di sebalik kematian itu. Beza dengan orang Islam. Orang Islam, Allah ajar dalam hidup kita ni, jangan kamu fikir saja tentang mati itu saja, jangan. Tetapi kamu kena fikir di sebalik kematian itu bagaimana kamu nak hidup. Ini baru kamu cerdik dalam hidup kamu. Kalau sekadar kamu fikir orang tu mati, orang ni mati, orang tu masuk dalam kubur, orang ni masuk dalam kubur, dan mana kamu nak yakin, apa beza kamu dengan orang yang bukan Islam? Apa beza kamu dengan orang yang bukan Islam? Allah mula jadikan dalam hidup kita ni, supaya kita ni hidup start daripada bulan 1 dalam kalender Islam, bulan 1 sampai bulan Zulhijjah. Sampai bulan Zulhijjah kemuncak, Allah jadikan kita simbol kejayaan. Tunjuk simbol kejayaan. Macam mana simbol kejayaan? Allah suruh kita raikan dengan yang namakan dengan Aidil Adha. Aidil Adha ni dipanggil kemuncak bila kita boleh fokus perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita ni supaya apa dia? Supaya kita ni jangan ada di kalangan kita, bila kita masuk dalam kubur sekejap lagi, tiba-tiba datang penyesalan. Penyesalan yang tak berkesudahan. Hari ni kita tak menyesal sebab kita tak mati lagi. Cuba try mati nanti. Di kalangan kita, start daripada kita mati je, menyesal terus, datang terus penyesalan. Saya menyesal, tuan-tuan menyesal, semua di kalangan kita ni datang penyesalan terus. Oh, rugi aku diberi peluang tapi aku tak mengambil kesempatan. Waktu mana aku diberi peluang, waktu mana aku diberi peluang yang banyak, waktu mana hidup yang tuan-tuan baca dalam Quran, ramai di kalangan kita ni, Allah kita bila dekat nak mati mula menyesal. Dekat nak mati tu, bila sampai saat mana ajal kita ni, dah mula kita nampak malaikat mula berdiri depan muka kita, mula kita sebut laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat boleh tangguh tak sekejap, jangan bagi mati lagi. Nak buat apa dia? Kalau jangan bagi mati lagi, nak buat fa'as-saddaqa. Sekarang juga aku nak bersedekah di jalan Allah. Wa akum minas salihin. Sekarang juga aku nak menjadi hamba Allah yang salih. Mereka yang terus wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa bila dah sampai ajal di kalangan kamu. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah tahu pilih perangai apa yang kamu akan ulang dalam hidup kamu jika ditangguh dalam kehidupan kamu. Saya sebut ni nak suruh kita jangan termasuk di kalangan orang yang macam ni. Orang kawasan ni, jangan ada seorang pun di kawasan kita ni, bila dia menghadap depan Allah, dia mula menyesal. Jangan menyesal. Jangan menyesal pada kita. Kenapa kita datang menyesal ni? Kerana mesti kita tak bersiap kan? Mesti kita tak tahu benda apa yang patut kita dapat sepanjang mana kita hidup di atas dunia. Ramai di kalangan kita ni, bila dah sampai, orang panggil dah mula tergadah, baru mula kita dah menyesal. Bila dah mula kita dah tak boleh pergi ke tempat lain dah, tak boleh bergerak dah kita, baru kita dalam keadaan demikian, baru kita kata, kenapa dahulu aku tak buat, kenapa dahulu aku tak lakukan, kenapa dia? Kerana kita tak pernah muhasabah sebelum daripada kita menghadap di hadapan Allah. Malam ni saya nak ajak diri saya dan tuan-tuan, semua di kalangan kita muhasabahlah. Kita berada di hujung tahun dalam kalender Islam. Muhasabah ni penting dalam hidup kita. Macam mana kita nak muhasabah? Saya nak sebut sikit lah. Salah satu cara kita nak muhasabah ni dengan kita datang duduk dalam majlis begini. Tuan-tuan,
tuan-tuan boleh datang ke majlis begini, tuan-tuan kena sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Cuba perhati orang lain. Ada yang duduk relax dia kat rumah tadi. Cuba perhati orang lain dalam keadaan tak tahu ke mana lagi dalam hidup. Alhamdulillah, kita ni Allah sayang. Allah gerakkan datang juga. Walaupun kita ni dalam keadaan yang suasana orang masih lagi jaga-jaga, tapi Allah gerakkan diri kita. Gerak diri kita ni awal tanda sayangnya Allah pada kita untuk kita membetulkan balik jalan hidup kita. Kena bimbang sangat. Tuan-tuan, di antara perkara yang kena bimbang sungguhnya pada diri kita ni, bila kita masuk dalam kubur, kita tengok-tengok kosong amalan kita menghadap depan Allah. Yang ni yang paling bahaya. Kalau tuan-tuan rajin baca dalam Quran, kita akan dapati ada 3 kelompok manusia yang masuk dalam kubur. Yang dia bila dia masuk dalam kubur, dia minta nak hidup balik. 3 kelompok orang Islam. Orang Islam, bukan orang kafir ni. Yang Allah cerita dalam Quran, golongan yang masuk dalam kubur, tengok mereka itu dah mula berdiri depan muka dia sebut kepada mereka, qala rabbirji'un. Mereka, bagilah peluang untuk aku kembali hidup balik di atas dunia mereka. Boleh tak mereka tolong bagi tahu kepada Allah, aku nak hidup balik mereka. Qala rabbirji'un. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku diberi peluang untuk hidup balik, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu, ya Allah. Dia sebut kepada mereka. Mereka jawab, kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sembang kencang pada mereka. Cakap besar je kamu nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan mulai saat ini kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah SWT. Kenapa nak hidup? Kerana mereka mati dalam keadaan 3 keadaan. Tuan-tuan jangan termasuk tuan-tuan orang yang mati macam ni. Orang Islam tapi mati macam ni. Siapa dia? Dia mati dalam keadaan sedang melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Ini kebanyakan di kalangan kita. Mati dalam keadaan yang buat khianat pada diri sendiri, zalim pada diri sendiri. Ini kumpulan pertama yang Allah cerita dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat Allah di saat mana dia sedang melakukan kezaliman pada dirinya sendiri, buat khianat pada diri sendiri. Kita kata ada ke orang yang buat khianat pada diri sendiri? Orang kita kata, mana ada orang yang buat zalim pada diri sendiri, buat khianat pada diri sendiri? Rupa-rupanya dalam Quran kita, orang yang buat khianat pada diri sendiri dia bersepah di kalangan kita. Siapa? Dia orang Islam tapi dia tak boleh baca Quran. Dia buat khianat pada dirinya sendiri. Dia buat zalim pada diri sendiri. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan sedang menzalimi diri tuan-tuan sendiri. Tuan-tuan buat khianat pada diri sendiri. Ini masa yang mudah kan? Mati di saat mana tak boleh baca Quran. Confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas perahan sekali. Tak percaya cuba try mati, tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas. Kerana kita buat khianat pada diri kita sendiri. Waktu mana kita hidup dan kita ada peluang untuk belajar Quran, kita tak belajar. Kita biarkan masa kita berlalu tiap-tiap hari begitu saja, tanpa kita cuba berusaha untuk nak belajar Al-Quran. Padahal kita ada peluang. Kita ada ustaz-ustaz, kita ada harta pun untuk cari, nak bayar gaji pada ustaz-ustaz. Tolonglah ajar saya Al-Quran. Dan anak kunci kepada pintu syurga Allah. Apa dia? Al-Quran Karim. Dalam hidup kita, tiba-tiba kita tak belajar Al-Quran. Kita biar tak boleh baca Quran. Orang macam ni hidup dalam keadaan sedang buat zalim pada diri sendiri. Seolah-olah dia sedang membiarkan diri dia kena azab dalam kubur nanti. Bila dia masuk dalam kubur, di saat mana dia tak boleh baca Quran. Ini contoh orang yang buat zalim pada diri sendiri. Banyak lagi dah. Orang yang dengan azan tak datang sembahyang berjemaah. Orang yang buat zalim pada diri sendiri. Orang yang dia bangun pada malam hari, tiba-tiba dia pergi ke bilik air, dia boleh qada hajat, dia boleh tidur balik, dia tak sembahyang sunat 2 rakaat, dia buat zalim pada diri sendiri. Orang yang ada peluang untuk dia menderma, tiba-tiba dia tak derma, dia buat zalim pada diri sendiri. Saya buat contoh yang zalim pada diri sendiri di kalangan kita ni siapa? Orang yang tak boleh baca Quran. Dia mati di masa dalam kubur tu, mereka tanya terus. Masuk dalam kubur tu mereka tanya,
qalu fima kuntum. Kenapa kamu mati macam ni? Mereka tanya terus, kenapa kamu mati dalam keadaan macam ni? Quran boleh baca Quran? Tak boleh. Kenapa kamu tak boleh baca Quran? Mereka tanya, kenapa kamu tak boleh baca Quran? Allah tak bagi peluang pada kamu untuk belajar Quran. Allah dah bagi. Habis itu, kenapa kamu tak boleh baca Quran? Allah bagi umur kamu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kamu hidup. Gagak, tak boleh baca Quran. Tak malu ke kamu? Dengan budak-budak yang sekecil itu yang boleh baca Al-Quran kamu. Tak malu ke kamu? Quran tak boleh baca? Tak boleh. Dia jawab, tak boleh. WhatsApp boleh? WhatsApp boleh baca. Facebook boleh baca. Quran tak boleh baca. Mati macam ini, kalian akan menyesal tak sudah. Menyesal kalian tak ambil peluang waktu mana hidup untuk memuhasabah ini. Tak ambil peluang yang Allah sedang bagi pada kita. Carilah ustaz-ustaz, carilah orang-orang alim. Kalau tak jumpa juga, salihlah Al-Quran itulah. Saya biasa sebut demikian, salih. Tiap-tiap hari itu kerja salih Al-Quran. Tekap balik Al-Quran. Supaya bila kita mati, 30 juzuk itu dah tertulis dah. Kita tulis dah di atas Al-Quran Al-Karim. Dalam hidup kita, lama-lama pun boleh nampak dia dalam hidup kita. Tapi orang kita, dia tak rasa demikian. Tak rasa pentingnya nak hidup lepas pada mati. Bila dia masuk dalam kubur, mereka tanya, qalu fima kuntum? Kenapa kamu mati macam ni? Dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka, kami orang yang lemah di atas dunia mereka. Kami ni golongan orang yang tak sempat nak pergi belajar, tak sempat. Dalam hidup kami nak menuntut ilmu, tak sempat. Dalam hidup kami nak taat pada perintah Allah. Mereka tanya balik, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Tidakkah Allah telah jadikan bumi ini luas dalam hidup kami? Fatuhajiru fiha. Mengapa kamu tidak berhijrah waktu mana kamu hidup di atas dunia itu? Mengapa kamu tak bergerak? Bergerak bukan berhijrah, bukan berpelarian, tidak berhijrah. Ada seorang ketua parti itu sebut dalam parlimen, dia kata Rasulullah menjadi pelarian di sini. Mengangguk kan ni, tak belajar dia panggil ni. Tak belajar ni, punca dia boleh sebut Rasulullah pelarian sama. Rasulullah bukan pelarian, Rasulullah berhijrah. Hijrah yang diarahkan oleh Allah. Allah sebut fatuhajiru fiha. Berhijrah kamu di atas muka bumi ini. Kemudian mengapa kamu tidak berhijrah di atas muka bumi ini? Lalu mereka pun diam. Mereka jawab, beginilah, kamu tak payah jawab panjanglah. Mereka faulaika ma'wahum jahannam. Allah telah sediakan tempat kamu dalam neraka jahannam. Wasa'at masirah. Neraka jahannam ini seburuk-buruk tempat yang disediakan oleh Allah kepada kamu. Allahu Akbar. Saya nak sebut, kebanyakan orang kita ni mati sebegini. Orang kita ni mati hanyut je hidup. Hidup ni hanyut. Akhirnya sampai umur 60 tahun, 70 tahun, tak tahu ke mana lagi hidup. Tak tahu ke mana lagi. Sembahyang tak khusyuk lagi. Kemudian apa dia lagi? Puasa tak rasa nikmat lagi. Puasa tu boleh menipu lagi puasa. Nak sebutnya umur 60 tahun. Dalam usia 60 tahun, sibuk lagi beli nombor ekor. Dalam usia kita sebegitu, masih lagi buat maksiat, tak rasa dah dekat dengan Allah. Umur dalam usia 60 tahun, 70 tahun, masih menghabiskan masa depan TV, tengok Maharaja Lawak lagi. Dalam usia kita, maju sikit dalam hidup kita. Majulah, patutnya demikian. Kamu sedang buat zalim, bukan buat zalim pada orang. Kamu buat zalim pada diri kamu sendiri. Kamu buat khianat pada diri kamu sendiri. Patutnya usia 60 tahun hingga 70 tahun ni, masa yang kita kena bersedia betul-betul dah. Untuk kita ni mati bila-bila masa menghadap depan Allah. Sebab Rasulullah dah sebut dah, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku ni Rasulullah sebut di antara 60 tahun hingga 70 tahun. 60 tahun hingga 70 tahun ni sekejap je Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam hidup kita untuk dimatikan dan dihadapkan di hadapan Allah. Ini kumpulan yang pertama yang disebut orang yang menyesal demikian dalam hidup. Kumpulan yang kedua, Islam juga mati yang disebut dalam Al-Quran Karim cerita dalam surah Taha. Silapnya orang yang kumpulan yang kedua ni Allah Subhanahu wa taala sebut hidup mereka ni orang Islam tapi dia lupa segala peringatan Tuhan.
Falamma nasu ma dzukiru bi. Ketika mana Allah, mereka lupa segala peringatan Allah pada mereka. Mereka tak ambil berat pun. Yang berlaku Covid tak ambil berat. Orang mati itu orang, bukan saya. Kemudian yang berlaku tanah runtuh tak ambil berat. Letupan di Beirut tak ada apa-apa. Tu meletup di Beirut je, di Lebanon je, tak meletup pun tempat kita. Tak ada rasa ambil berat dalam hidup. Allah jadikan semua benda yang terjadi untuk peringatan dalam hidup. Falamma nasu ma dzukiru bi. Ketika mana mereka lupa, mereka melupakan segala peringatan Allah. Datang alim ulama, para asatizah, ustaz yang tegur, nasihat, dia buat tanti saja dalam hidup. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Allah mula buka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Tuan-tuan pelik kan? Tengok pokok LGBT kan? LGBT tu bila ditukar kemaluan dia, kita tengok api lagu cantik dia, jantan tapi cantik. Kadang-kadang kita pun pelik. Kita ni puas pakai lotion, nak suruh lembut kan kulit kita. Tak lembut. Dia tu jantan tapi lembut kulit. Muka sebiji muka perempuan. Nak suruhnya LGBT. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Allah kata, aku buka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Nanti buatlah. Pakai coli yang terakhir ni, pakai coli, pakai seluar dalam, berjoget tu tunjuk dalam live Instagram macam-macam kali. Allah buka segala pintu maksiat yang dia nak buat tersebut. Sampai bila? Dalam keadaan yang dia nak buat, dia zina, Allah tak turunkan bala. Allah sengaja, Allah sebut. Dia buat benda yang dilarang oleh Allah, tak ada apa. Ada orang yang hidup dia kan, dia sembahyang tidak, puasa tidak, hidup buat maksiat dalam hidup dia, tapi rezeki banyak. Kita ni kan, kita ni puas mayang sunat duha, rezeki kita tak sebanyak mereka lah orang panggil mereka. Kemudian orang ada di kalangan mereka ni sembahyang tidak, tutup aurat pun tidak, tapi jodoh saja je. Kahwin cerai dalam hidup ni. Kahwin tak ingat berapa kali dah kahwin. Bercerai tak tahu berapa kali dah dalam hidup. Kita ni puas mandi bunga tak berjumpa-jumpa bunga. Nak gambarkan tentang beza kita dengan mereka. Tapi dalam hidup dia ni Allah bagi tu nikmat rumah besar, kaya, mewah dan sebagainya. Allah kata sengaja dia aku bagi pada mereka yang mereka nak. Bila mereka nak tu, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami buka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Dia nak buat apa dia buat katanya Allah. Suka dia hatta idza farihu bima utu. Sampai dia rasa suka sungguh dengan maksiat yang mereka lakukan itu. Tengah-tengah mereka gembira tersebut, akhasnahum baghtatan. Kami rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Fa izahum mublisun. Di waktu itu tercengang-cengang dia mengajak di hadapan Allah Subhanahu. Mati masuk dalam kubur tu. Waktu mana masuk dalam kubur, terkejut dia. Allah mati aku. Masuk dalam kubur tu, tengok Allah mati aku. Tak ada pun persiapan dalam hidup dia untuk mengajak di hadapan Allah. Dua, kumpulan yang kedua. Kumpulan yang tiga, ya Allah, kita dalam Quran satu kumpulan lagi yang dia berangan-angan saja hidup atas dunia. Melayan angan-angan. Orang Islam kita angan-angan. Bila sampai masuk dalam kubur, jenazah turun dalam kubur, pandang kanan, pandang kiri, belakang depan, tengok kosong amalan menghadap depan Allah. Dia tak semayang ke? Semayang. Dia puasa ke? Ya, dia puasa. Tapi amalan dia tidak diterima di sisi Allah. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Wahai Muhammad, kamu sebut pada umat kamu tu, orang yang bila dia menghadap depan Allah, kosong amalan dia menghadap depan Allah. Turun dalam kubur. Tuan-tuan, kita ni kan kalau kita turun dekat negara yang tak pernah kita sampai, kita turun kapal terbang di negara yang tak pernah kita sampai, Zimbabwe lah misalnya. Turun di Zimbabwe tu, kemudian kita ni sampai di immigration tadi. Mana pasport? Kita pun cari pasport itu. Mana cari tak ada. Pasport tak ada. Tiket kapal terbang pun tak ada. Cari handphone pun tak ada. Tak ada apa-apa. Agak-agak macam mana tuan? Turun dekat Korea Utara misalnya. Turun nampak terus
Jam 6 ke muka jam 6. Nah, kalau kita turun di negara yang tak pernah kita sampai, tiba-tiba kita turun di negara tersebut, pasport kita tak ada, duit kita tak ada, handphone kita tak ada, rasa nak kencing aja. Rasa kita ni, sudah aku tak tahu nak buat macam mana, nak cakap tak reti bahasa. Ni bukan turun dekat Korea Utara, bukan turun dekat Zimbabwe ni. Ni turun dekat Balza, satu negara yang paling besar dalam sejarah hidup manusia tak jumpa daripada pada dunia, yang besar ialah Balza. Turun mereka tanya, mana amalan kamu? Mana amalan kamu? Mereka tanya soalan mereka. Pandang semayang, aku dulu semayang. Allah cerita ni, orang ni dia je, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Orang yang akhsarina a'malanya, orang yang tak diterima amalannya, kosong amalan dia menghadap depan Allah. Bila kosong tersebut, bila masuk dalam kubur, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Allah cerita, punca apa? Punca di atas dunia ni, kita biarkan diri hidup kita ni sesat sepanjang hidup di atas dunia. Orang yang alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang yang biarkan diri dia sesat sepanjang hidup dia akan dunia. Kat mana kita sesat? Kita tanya. Bila saya sesat Ustaz, datang semayang takkan sesat juga? Takkan kita ni boleh jadi sesat juga dalam hidup kita? Tak. Ulama-ulama sebut yang pertama sesat di sudut akidah. Kita ni bercampur aduk. Islam sikit, nasionalis sikit. Islam sikit, liberalis sikit. Islam dia tak boleh begitu. Bila kamu masuk Islam, udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam ni semua sekali. Jangan kamu ambil Islam separuh, kemudian kamu kufur pada yang lain pula. Tak boleh demikian. Akidah kamu tidak akidah yang sahih, akidah yang betul. Dalam hidup kita, bila kita terima Islam dalam ekonomi, Islam dalam sosial, Islam dalam politik, Islam dalam kebudayaan, Islam dalam sukan, semua dalam hidup kita ni dengan Islam. Ma farratna fil kitabi min syai'. Allah tak tinggalkan sikit pun dalam Al-Quran tu untuk tidak diajar pada kamu. Semua Allah ajar. Dalam sosial ada Islam, dalam politik ada Islam, dalam ekonomi ada Islam. Semua benda yang kita buat terlibat dengan agama. Jangan ingat dia tak terlibat dengan agama. Sekali benda, hatta masuk tandas terlibat dengan agama. Sekecil-kecil benda sehingga sebesar-besar benda terlibat dengan agama. Tiba-tiba kita sebut, saya terima Islam dalam bab semayang je, dalam bab puasa je, dalam bab haji je. Tapi dalam bab ekonomi, saya tak boleh terima ekonomi Islam. Dalam bab politik, saya tak. Ustaz jangan cerita tentang politik. Ustaz, kalau Ustaz cerita tentang politik, Ustaz asat terus disebut. Ustaz jadi tak cerdik terus disebut. Anda sebut gambaran orang kita. Bagaimana orang kita, dia tak nampak bahawa Islam ni, semua keadaan kita kena yakin dalam hidup kita. Jangan kita campur aduk. Kita kata, saya campurlah Ustaz, Islam sikit, kemudian nasionalis sikit, ataupun Islam sikit, liberalis sikit. Kita campur, biar jadi campur begitu, maka barulah kita rasa selesa hidup kita sebab bercakap kita balik. Tak, Allah ajar, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Tuan-tuan, dalam bab akidah kita sesat. Dalam bab ibadah, orang kita sesat. Dalam bab ibadah, betul terang kita. Kita ni semakin lama solat, semakin khusyukkah? Ataupun semakin lama kita solat, semakin hamba dan tawar dalam solat. Semayang kita ni, berapa lama dah semayang? Semenjak daripada umur 15 tahun tu, tak pernah tinggal solat. Tapi kenapa akhir-akhir ni semayang kita tidak rasa lagi seindah solat kita waktu mana kita khusyuk-khusyuk dahulu? Sepatutnya lagi lama kita solat, lagilah kita ni bila kita berdiri solat, kita rasa takut, menggigil. Sahabat-sahabat Rasulullah kan, sampai peringkat bagi salam, tengok darah mengalir, laju dia dilukis. Bila darah mengalir laju dia dilukis, sahabat-sahabat yang lain pun pakat-pakat tengok. Dia kata dah terkena dengan panah. Tengah solat, tak sedar panah yang menembusi betis ni. Lalu sahabat-sahabat nak cabut. Dia kata, kejap. Jangan cabut lagi. Saya solat, nanti kamu cabut. Saya nak solat ni. Bila dia solat, sahabat cabut. Selesai solat, dia tanya, dah cabut ke belum?
Dia tanya terus soalan ni kan. Sahabat-sahabat kata dah cabut. Tengok bagaimana khusyuknya mereka, takutnya mereka pada Allah. Beza kita kan. Kita Allahu Akbar solat kita dengan solat mereka. Kenapa? Kita tanya kenapa? Kenapa tengah solat berjumpa sekali bagai? Tengah solat kita ni mula mengajar je. Kenapa jadi demikian? Jawabnya, dunia terlampau besar dalam dada kita, akhirat kecil je dalam jiwa kita. Kecil je. Ada kita terbang waktu mana kedengaran azan. Ada kita rasa takut di saat mana kita tak boleh datang ke surau bawah ni. Berdebar kita. Rasa bimbang jiwa kita ni. Ada setengah-setengah orang yang dia takut sungguh sampai peringkat dia datang ke pagar-pagar masjid, digoncang pagar surau dan sebagainya. Sebut, ya Allah, mengapa sampai begini sekali kamu menutup pintu-pintu kamu, ya Allah, pada kami. Benar ni kisah orang yang soleh. Kita, kenapa tak datang ke surau? PKP kan? Kenapa PKP? Orang kita ni perasan. Bukan kita sebut orang lain, kita ni kita. Saya sebut saya sendirilah mudahnya. Nak sebutnya, kenapa kita tak rasa sebegitu rupa? Kerana kita hidup sesat dengan dunia. Kita hidup penuh dengan kesesatan dengan dunia. Terus terang, ayah-ayah, ibu-ibu, cuba tanya, sepanjang kita solat, kita diri solat tu, berapa kali kita tengah qiyam tu kita menangis keesasan? Terus terang dalam hidup kita. Berapa kali dalam hidup kita ni, tengah-tengah kita rukuk tu, kita menitih mata. Tak menitih mata. Berapa kali dalam solat kita, semenjak kita solat ini, kita waktu mana sujud, basah tempat sujud kerana takutnya kita kepada Allah SWT. Sebenarnya kita sesat. Saya sebut demikian, sesat dalam ibadah. Sesat dalam ibadah, perbincangan panjang. Alim ulama cerita, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Sesat dalam akhlak. Orang kita sesat dalam akhlak. Pribadi kita ni, semakin kita berusia, semakin kasar bicara kita. Soal bicara kita, mulut kita. Dulu tak reti nak mencarut-mencarut. Dah semakin tua pandai mencarut. Kenapa kita jadi demikian? Dulu tak reti nak hina-hina orang. Mulut kita ni tak pandai kita nak cakap kasar dengan pasangan hidup kita. Sekarang bercakap kasar dengan pasangan hidup kita. Lagi kita tua, lagi kuat berkelahi dengan isteri. Bukan orang tempat ni orang sungai apa dia letak bagi? Nak sebutnya sungai Biawak, bukan Sungai. Nak gambarkan tentang bagaimana kita ni dalam hidup. Semakin kita berusia, semakin kita ni teruk berani. Tak malu-malu lah. Selak kain begitu kan. Cuba tengok orang tu, semakin tua, dia rasa dia tak ada nilai lagi dah pada diri dia semua. Yang perempuan demikian juga dengan yang lelaki sama dia. Kenapa? Buruk akhlak dan sesat dalam akhlak. Dengan anak menantu cakap kasar, sakit hati anak menantu dengan kita. Ramai mana orang jadi lebih. Anak-anak tak datang dekat dengan dia. Punca apa? Punca buruknya perangai kita, akhlak kita. Apakah ini gambaran ahli syurga Allah yang kita rasa kita akan dapat pahala yang banyak bila kita menghadap depan Allah nanti? Ayolah, bila masuk dalam kubur, tu kosong amalan. Kosong amalan tu. Kenapa kosong? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka sangka mereka sedang buat amalan yang baik. Ulaika alladzina habitat a'maluhum. Mereka itu telah dihancurkan segala amalan-amalan mereka. Fala yuqima lahum yaumal qiyamah. Di akhirat nanti Allah akan tegakkan untuk diadili pada diri dia, sehingga kan senang Allah campak dia dalam neraka Allah SWT. Lebih pada diri dia. Para hadirin sekalian, ambillah kesempatan Allah bagi pada kita di hujung-hujung tahun begini untuk kita membetulkan bagi. Dapatkan 2-3 perkara yang kalau boleh saya nak sebut sikit sebelum kita masuk dalam tahun baru kalender Islam ini. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, yang pertama, tolong dapatkan yang disebut dengan hidayah Allah yang semakin hilang dalam hidup. Dalam hidup kita ni, tolong kita cuba dapatkan hidayah Allah. Allah dah mula tarik sikit-sikit ni hidayah ni. Hidayah ni maksudnya apa dia? Bimbingan Allah. Allah bimbing diri kita
untuk buat benda yang disuruh oleh Allah. Hidayah kita. Hidayah ni Allah tak bagi pada semua. Allah pilih orang. Satu, tiap kali mana kita solat, kita kena sebut ihdinas siratal mustaqim. Tolong bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus. Allah akan hidayah waktu mana kita solat, sentiasa kita sebut, ya Allah, hidayahkanlah aku ya Allah. Yang pertama, yang dalam hidup kita ni, kerana hidayah ni, contoh manusia yang tak dapat hidayah siapa ni? Yang disebut dengan Abu Talib, bapa saudara Rasulullah SAW. Abu Talib terdekat dengan Rasulullah, tapi dalam hidup dia sampai peringkat mati Abu Talib dalam keadaan tak diberi hidayah pada. Hidayah yang hilang. Yang bukan cari nur hidayah, tidak. Tolong cari hidayah. Cari hidayah ni maksudnya dapatkan bimbingan Allah. Allah bimbing dia kita. Pergi dah semayang. Dalam hati kita ni, tergerak hati kita ni dah tahan dia. Kita ni kan, kalau orang dapat hidayah pergi ke mana pun dengan azan tu, bergerak terus. Kaki dia tak peduli orang kenal ke tak kenal, yang penting dia Allah kenal lah. Datang ke masjid, datang ke surau, mereka menghidupkan agama. Ni tanda demikian, Allah sayang. Terus tidur, kita dah hidup dah tidur, lena tidur. Tiba-tiba pukul 3:30 pagi tu dikejut orang. Bangun tu rasa nak buang air. Nak buang air itu sebab dia Allah nak suruh kita bangun. Untuk apa dia? Untuk kita bangun tahajud di malam hari tersebut. Mana cara Allah nak tunjuk sayang dia pada kita. Kadang-kadang kita Allah nak tunjuk sayang pada diri kita. Allah jadikan kita kawan-kawan yang baik, sahabat-sahabat yang baik. Datang bawa sahabat ni, tarik diri kita. Main, jom kita pergi dengar kuliah kejap je, bukan lama pun. Ada jamuan pula tu, ada kambing bakar kabel. Nak sebutnya ada lagi kari dan sebagainya. Nak gambarkan pada kita punya semangat. Kawan-kawan ni menggerakkan kita kepada ketaatan kepada Allah SWT. Ini semua ni gambaran yang mesti ada pada kita. Yang pertama, tolong dapatkan hidayah. Yang kedua, tolong dapatkan keampunan Allah. Maghfirah Allah. Maghfirah Allah ni dalam tempoh sebegini, minta ampun lah banyak-banyak. Minta ampun lah. Janganlah kita roh sampai di halqum baru nak minta ampun pada Allah. Mulut dia sebut, qala inni tubtu al-an. Malaikat, aku taubat dah sekarang malaikat. Bila roh ni sampai di halqum, malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at. Tak dianggap taubat dah. Bro, dia malaikat. Bila sampai di halqum ni, baru kamu nak taubat sekarang. Tak dianggap taubat dah pada diri kami. Dah sampai dah. Roh kamu sampai di halqum dah sekarang. Jangan dalam hidup kita. Taubat ni sebanyak 70 kali sehari. 70 kali sehari. Minta ampun. Mulut kita disebut, mulut kita ni sebut, inni tubtul an. Ya Allah, sekarang mulut kita sebut dalam hidup Allah, maghfirli. Ya Allah, tolong ampunkan kepada aku ya Allah. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Mulut kita sebut tubna ila Allah. Aku taubat kepada kamu ya Allah. Wa raja'na ila Allah, aku balik pada kamu ya Allah hari ini. Wa nadimna ala ma fa'alna, dan aku kembali pada kamu pada saat sering. Dua. Yang ketiga, tempoh sebegini, tempoh yang ada ni, tolong dapatkan ilmu biar banyak. Ilmu biar banyak. Dalam tempoh ujung-ujung ni, tambahkan ilmu. Tambahkan ilmu ni menyebabkan kita ni diangkat darjah di sisi Allah. Kalau kita tak ada ilmu, Allah tak pandang diri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah sebut demikian. Allah angkat darjat orang beriman di kalangan kami. Sama-sama kita ni Allah angkat darjat. Tapi walladhina utul ilma darajat, orang yang ada ilmu berapa darjat naik di sisi Allah. Belajar taraqi dalam ni seorang, alhamdulillah dah banyak dah kos kita belanjakan untuk nak siapkan, nak selesakan tempat ini. Hidupkan tiap-tiap malam majlis ilmu, belajar berkitab. Belajar kitab, satu-satu belajar. Belajar tafsir, misal contoh. Belajar hadis, misal contoh. Tiap-tiap malam. Tuan-tuan ambil kesempatan di kawasan tuan-tuan duduk kat sini dah. Jadi dalam suasana begini, datang malam-malam surau masjid yang kita ada, surau tempat yang kita ada, ni tempat kita menambahkan ilmu dalam hidup ini.
Bukan tempat untuk kita menghabiskan masa bercakap benda yang tak ada kaedah pada kita, tidak. Tapi dia menjadikan tempat ni tempat yang kita datang, kita dapat ilmu. Datang dapat ilmu pada kita ni. Itu tiga. Yang keempat, tolonglah dapatkan keberkatan dalam hidup. Dalam hidup ni dia jadi berkat. Dalam hidup kita, rezeki kita biar rezeki yang berkat. Dalam hidup kita ni, sepanjang masa kita lalui ni, kita bukan nak kepada rumah yang besar, tapi kita nak rumah yang berkat. Kita bukan nak kenderaan yang mewah, tapi kita nak kenderaan yang berkat. Kita bukan nak harta benda yang banyak, tapi kita nak harta benda yang berkat. Ini benda yang kita kena faham pada diri. Jangan kita kira rumah besar, ramai mana rumah besar, tapi dalam masa yang sama, rumah besar, tapi dalam rumah penuh dengan hantu baju. Tak ada manfaat langsung. Kereta mewah, tapi duduk belakang lagi, tapi masam je dalam kereta, selesa je jalan ni. Biarlah kereta kancil pun, anak 18 orang dalam kereta, sibuk melambai orang tepi jalan. Semua ayah senyum je dalam kereta. Berkat dalam hidup. Berkat ni satu benda yang beza. Suatu Islam ajar hidup ni jangan buat maksiat. Kalau kamu nak suruh berkat rezeki kamu, jangan tinggal solat. Siapa yang tinggal solat, hilang berkat. Gaji banyak mana pun tak berkat dalam hidup ni. Jangan kita berhaka mak ayah, jangan kita singgung hati mak ayah, hilang berkat dalam hidup. Kerana ini sumber keberkatan dalam hidup kita. Ni nak sebutnya, hidup ni ajar pada diri kita biar berkat. Berkatnya apa dia? Satu yang sikit tapi dirasakan banyak. Sesuatu yang sempit tetapi dirasakan luas. Sesuatu yang sukar tetapi dirasakan tenang dalam hidup. Ini tanda berkat dalam kehidupan kita. Yang kelima, tolong cari keikhlasan. Dalam hidup kita ni biar jadi ikhlas. Bersahabat ikhlas kerana Allah. Ni tempoh-tempoh sebegini, kita sentiasa sebut pada sahabat-sahabat kita, saya berkawan dengan kerana Allah Ta'ala. Kalau sekiranya saya meninggal dunia, kalau sekiranya saat mana saya meninggal dunia, tolong datang ziarahi kubur saya, bacakan doa untuk saya. Tersebut pada sahabat-sahabat kita. Suatu hari nanti, bila kamu meninggal dunia, di kalangan kita siapa yang meninggal dunia dahulu, saya akan ziarah kubur ni. Saya akan ziarah kubur. Hanya kita sebut, kita berkawan kerana Allah. Bila dua-dua meninggal dunia, seorang masuk syurga, seorang lagi tak jumpa jalan ke syurga, pastikan kita akan cari. Salah seorang akan tarik untuk masuk dalam syurga. Cari saya dalam neraka, kerana bimbang-bimbang. Di saat itu, saya tidak terpilih ke dalam syurga. Oleh kerana kita berkawan kerana Allah, tolong bantu saya untuk masukkan saya dalam syurga Allah. Biar kita berkawan kerana Allah, bukan berkawan dan bersahabat kerana yang namakan dengan kebendaan, jawatan, pengaruh, tak ada nilai. Tapi kita dalam hidup kita kerana Allah. Sebab pada anak-anak kita, sebab pada pasangan hidup kita, saya kahwin dengan kamu kerana Allah. Saya bukan kahwin kerana selain daripada ini. Saya mengharapkan semua keluarga kita berada dalam syurga Allah SWT. Ini usaha kita di atas dunia. Kerana kita tahu kematian pasti berjumpa di kalangan ni. Kita sekali seorang mesti akan berjumpa kematian. Soalnya lepas pada mati tu, jumpa syurga ke tak jumpa syurga? Sekarang kena usaha. Biar nak dapat syurga, mesti ikhlas. Siapa yang tak ikhlas, memang tak jumpa syurga. Memang tak jumpa syurga. Syarat nak jadi manusia bertakwa, orang yang bertakwa, dia mesti ikhlas dahulu. Bila dia ikhlas, baru dia boleh bertakwa pada Allah. Kalau dia tidak ikhlas, dia tidak takwa. Bila takwa, layak dia untuk ke dalam syurga Allah. La'allakum tattaqun, ataupun mu'iddat lil muttaqin. Syurga ni aku sediakan bagi mereka yang bertakwa pada Allah. Lalu syarat nak jadi manusia yang bertakwa pada Allah, dia mesti menjadi ikhlas terlebih dahulu. Kalau hidup kita ni, Allah nak bagi tahu kepada kita, sukar nak jadi ikhlas. Sukar dan susah nak jadi ikhlas ni, sampai Allah turunkan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, Allah jadikan surah Al-Ikhlas itu 1/3 Al-Quran. Baca sekali dia surah Al-Ikhlas, sama dengan kamu baca 1/3 Al-Quran. 2 kali kamu baca, sama dengan 2/3 Quran. 3 kali kamu baca surah Al-Ikhlas, sama dengan kamu sedang membaca sebuah Al-Quran dalam hidup. Anak sebutnya besar nilai surah Al-Ikhlas. Tapi senang kalau kita baca surah Al-Ikhlas setiap hari 3 kali? Susah.
menandakan susahnya menjadi seorang yang ikhlas. Dan yang akhir sekali dalam hidup kita ni, yang terakhir sekali untuk kita dapat dalam tempoh sebegini, pastikan diri kita dapat untuk husnul khatimah, kematian yang terbaik. Sekarang kena usaha untuk mati dalam keadaan yang kena bersiap sedia. Pada kita ni cari jalan macam mana kita nak mati husnul khatimah. Macam mana tu tersambung tahun depan pula. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. Saya harap supaya malam ni semua yang hadir pada malam ni di kalangan ahli syurga Allah SWT. Kita doa mudah-mudahan kita saling kuat menguat di kalangan kita di hujung tahun-tahun sebegini, dan dalam masa yang sama kita betulkan dalam hidup kita supaya dalam hidup kita ni tak terpesong daripada jalan-jalan agama, sehingga kan kalau tuan-tuan boleh duduk satu taman di akhirat nanti, tuan-tuan dalam taman yang sama dalam syurga Allah SWT. Yang ni yang mesti dipastikan sama kita. Betulkan niat, betulkan jalan hidup, pastikan pada diri kita di kalangan mereka yang sempurna sesempurna mungkin, di kalangan mereka yang bertakwa pada Allah. Yang kita sebut dalam doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan mereka yang bertakwa itu, kamilah pemimpinnya. Mudah-mudahan kita lah, insya-Allah. Terima kasih atas kesempatan yang baik pada malam yang baik ini. Cubalah sejam malam cakap ni, mudah-mudahan sejam yang cakap ni tu pun cari tak jumpa ada mengajar nak nyoba jauh-jauh. Ingat nak suruh lama lagi, nak sebut dengan demikian. Tapi walaupun gitu, mudah-mudahan Allah bagi kebaikan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya dari daripada Sungai Buaya lah, bukan Sungai Bewak. Ya, alhamdulillah. Soalan saya pasal kezaliman pada diri sendiri kan? Ya. Adakah bunuh diri itu kezaliman pada diri sendiri? Apa dasarnya pada? Termasuklah kita membunuh diri itu termasuk dipanggil zalim pada diri sendiri. Satu Islam diajar bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada 5 perkara yang kita kena jaga. 5 perkara ni wajib kita jaga pada diri. Apa dia 5 perkara ni? Yang pertama, jaga agama. Agama sedang kita pikul kat belakang. Yang kedua, jaga nyawa. Nyawa ni yang Islam suruh jaga. Jangan sekali-kali kita bunuh diri orang, bunuh nyawa orang lain ataupun bunuh nyawa. Kerana Allah bagi pada setiap seorang ni satu nyawa saja. Bila seorang tersebut bunuh nyawa orang lain, yang ni maknanya dia sedang buat khianat, zalim. Satu. Kemudian dia bunuh diri dia sendiri-sendiri, maknanya dia sedang buat zalim pada diri sendiri. Dalam hadis Rasulullah SAW sebut, siapa yang bunuh diri sendiri, maka dia mati, dia tak berbau syurga Allah SWT. Tak berbau syurga Allah SWT. Sejarah-sejarah orang yang mati bunuh diri sendiri ni, maknanya orang ni dicampak terus ke dalam neraka Allah SWT. Dan azab yang besar yang Allah sediakan untuk itu. Kerana nyawa-nyawa ni benda yang bernilai dalam Islam, bukannya benda yang tak ada nilai. Satu Islam diajar jangan putus asa dalam hidup. Kamu berhadapan dengan ujian, semakin kamu diuji, semakin kamu dekat dengan Allah. Jangan kamu kena ujian, kamu cari jalan mudah. Siapa yang jalan mudah yang ajar dari kamu ni? Syaitan. Dia ajar supaya dia bunuh diri. Maka Islam larang jangan bunuh diri dalam hidup. Jangan terlibat membunuh orang lain, sihir orang dan sebagainya. Jangan. Kerana kamu bunuh orang, dosa besar dalam hidup kamu. Mati seorang tu, pakaian nama qatalanna sajami'ah, macam kamu bunuh seluruh manusia atas muka bumi. Wa man ahyaha, kalau kamu hidup satu nyawa je, pakaian nama ahyanna sajami'ah, pahala kamu macam kamu menghidupkan seluruh nyawa di atas dunia ini. Allah jadikan demikian. Jadi orang yang jadi doktor, untunglah kalian, pahala-pahala kalian itu besar yang Allah jadikan. Dalam ada orang yang jadi doktor kerana berusaha untuk menghidupkan nyawa-nyawa manusia. Ini nak sebutnya orang yang jadi apa dia, tolong orang, menyelamatkan orang, ni pahala-pahala yang besar. Sehingga kan digelarkan mereka ni riba. Riba ni maknanya mereka yang mempertahankan negara daripada dihancurkan dan dimusnahkan nyawa-nyawa dalam di kalangan mereka semua. Pahala dia orang riba ni satu-satu pahala yang besar yang dapat, yang pertama kali Rasulullah sebut, masuk dalam kubur, tiada azab kubur pada mereka yang riba ini. Ini pahala demikian. Dua,
Yang ketiga, bila kita sebut syahadah, tolong jaga harta benda. Sebab tu Islam larang ambil barang orang, jangan curi barang orang. Dalam Islam, harta ni semua Allah dah ambil dah, elok-elok dah. Siapa yang cemburu, dengki dengan saudara dia, artinya dia benci pada Allah. Kerana Allah sedang membahagikan rezeki-rezeki di kalangan kita ni sendiri. Maksud Islam ajar, jangan sekali-kali dalam hidup kita ni, pada diri kita ni ambil barang orang. Jangan ambil tanah orang, walaupun sejengkal. Pagar-pagar ni pun jangan masuk pagar dalam pagar orang. Jangan. Pastikan hak kita lah. Hak orang. Jangan sekali-kali kita ambil hak orang di kalangan kita ni sendiri. Siapa yang ambil anak saudara dia, sejengkal je Allah belik di tengkuk dia 7 petala bumi di padang mahsyar Allah SWT. Nak sebutnya jangan jaga betul-betul di kalangan kita. Harta orang. Walaupun cangkul, walaupun pisau, walaupun apa pun hak orang, tolong pulangkan. Harta orang dia panggil. Yang keempat, tolong jaga keturunan. Sebab Islam larang jangan zina. Bila kamu zina, kamu tak tahu ni keturunan daripada mana, keluar daripada mana keturunan ini. Dan yang akhir sekali, jangan kamu tuduh orang. Tuduh orang perempuan yang baik, kamu tuduh dia seorang penzina dan sebagainya. Kerana orang ni ada air muka, maka Islam suruh jaga air muka ni, kena jaga agama, kemudian jaga akal. Jangan sampai peringkat kamu jangan minum arak, jaga akal. Kemudian jaga keturunan, jangan sampai peringkat kamu zina, akan rosak keturunan kamu. Kemudian jaga harta benda, sampai jangan ambil hak orang. Kemudian jaga nyawa, jangan sampai peringkat kamu bunuh nyawa-nyawa yang tak dosa, ataupun kamu bunuh diri kamu sendiri. Semua ni menyebabkan kamu akan menjadi kehancuran dan kemusnahan di akhirat Allah SWT. Wallah. Dia lagi nak tanya soalan. Ada alih-alih semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Tuan-tuan kat belakang tu, kat belakang tu tuan-tuan ada kitab yang saya karang, kitab ni persiapan menjelang kematian. Bila kat nak mati, nak buat apa dia? Ini kitab ni saya harap supaya orang kita semua memiliki. Kerana dalam ni ada satu doa yang diajar oleh Rasulullah pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada muka surat lebih kurang 47 dalam kitab ni, siapa yang mati, dan sebelum dia mati itu dia baca doa ni, kemudian dia meninggal dunia, Rasulullah sebut jasad dia diharamkan diumbar ke dalam api neraka Allah SWT. Anda dapat ijazah doa ini daripada guru anda di waktu mana belajar kat Mesir dahulu. Tuan-tuan buatlah amalan, mudah-mudahan dia akan bawa kebaikan. Yang terbaru dalam PKP baru ni, anda keluarkan lagi satu kitab ni, tak sama je, pendek ni dengan tujuan nak suruh kita habis lah. Ramai orang kita baca yang besar-besar tu, bayang habis dia. Jadi hanya karang dalam bentuk ringkas begini. Yang ni jadikan kematian husnul khatimah. Macam mana kita nak suruh mati husnul khatimah. Yang terakhir yang nak sebut tadi lah. Mudah-mudahan kalau kita baca dalam dekat nak mati tu, kita pesan dalam kitab ni, kita sebut ada beberapa perkara yang kita minta supaya anak kita lakukan. Wahai anakku, inilah permintaan terakhir sebelum kita menghadap depan Allah. Permintaan terakhir ni kita bagi tahu pada keluarga kita, baca pada keluarga kita. Mudah-mudahan anak-anak kita dengar. Tuan-tuan ambil handphone tuan-tuan tu, tuan-tuan baca je dalam voice note tu, tuan-tuan baca je yang ni. Kemudian post pada setiap anak masing-masing. Misal contohnya begitu, dia pun dengar balik, rupa-rupanya ayah dia baca dalam kitab ni. Mudah-mudahan demikian. Anak karang juga kitab sebelum daripada ni, kitab ni, kitab Al-Ahzab. Kemudian kitab Syurga Ganjaran Terindah. Kemudian doa Udmu ni. Ini di antara kitab-kitab yang terpilih lah. Kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan baca dan sebagainya. Anak karang kitab ni kerana anak bangunkan sekolah tahfiz. Di belakang anak ni ada lebih kurang 6 buah sekolah tahfiz yang sedang dibangunkan di Kelantan, di Terengganu, di Pulau Langkawi, kemudian di Shah Alam,
kemudian di beberapa tempat lagi lah, termasuk di selatan Thailand. Pelajar-pelajar ada lebih kurang 1,000 lebih pelajar, anak-anak yatim dan orang miskin. Pelajar di Thailand tu asalnya pelajar 21 orang tu. Sekarang ada lebih kurang dekat 600 orang pelajar yang sedang menghafal Quran. Mereka anak-anak yatim, orang miskin ni, macam mana saya nak tangguh mereka? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Masa tu mereka bangun tiap-tiap malam, mereka tahajud, doa pada Allah. Kemudian mereka hantar ke Shah Alam. Yang ada tu berbaki, tak boleh masuk lebih kurang 3 bulan ke 4 bulan lah. Tak boleh masuk madu ni ke Malaysia ni. Ada baki sikit lagi. Kalau tuan-tuan nak dapatkan madu tu, ada kat belakang nanti, InsyaAllah. Kalau tuan-tuan tak dapat juga yang lain tu, tuan-tuan ambil ini lah, pamphlet ni. Pamphlet ni, dekat pamphlet ni ada nombor akaun sekolah saya. Tuan-tuan pergilah mana-mana bank, berdiri depan mesin bank tu, semayang sudah istikharah dulu. Nak impak ke tak impak, nak derma ke tak derma. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada kita. Niat untuk arwah ayah, arwah mak dan bakal-bakal arwah kita lah. Saya sentiasa sebut demikian. Tuan-tuan, niat untuk arwah ayah. Moga-moga Allah sampaikan pahala ini. Dan memang sampai. Pahala anak yang bersedekah di atas nama arwah ayah, arwah ibu, tanda kita kasih dan sayang pada mereka tersebut. Mudah-mudahan Allah.
وآله والأحبة